Baiklah, kita tengok semula. Tengok semula. Ini bab harus ishtirak. Ishtirak muhrim. Orang yang berihram harus membuat syarat, mensyaratkan untuk tahallul, yakni membuka ihramnya itu, untuk kembali berada dalam keadaan halal. Boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram. Ini satu masalah. Masalah ishtirak orang panggil. Ishtirak muhrim boleh ke tidak? Ini masalah khilaf. Khilaf ulama. Baik, kita baca dulu. Kita tengok Imam Nawawi kata apa. Hadis ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan harus orang yang mengerjakan haji ataupun orang yang mengerjakan umrah mensyaratkan pada ketika memakai ihram bahawa kalau dia sakit, dia akan tahallul, dia akan buka ihramnya itu. Harus. Inilah pendapat Umar bin Al-Khattab, Ali, Ibnu Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, dan sekumpulan ulama dari kalangan tabi'in, dan ini juga pendapat Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, dan inilah yang sahih, pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Hujjah mereka ialah hadis yang sahih dan terang ini. Hadis yang sahih dan terang ini. Abu Hanifah dan Malik dan sebahagian tabi'in mengatakan tidak sah ishtirak, tidak sah mensyaratkan pada ketika nak pakai ihram itu. Mereka pakai hadis ini dengan arti ia adalah qadhiyatu ain, satu peristiwa khusus, waqi'atu hal, la umum laha, yakni pada peristiwa khusus yang tidak boleh dipakai untuk umum, untuk orang lain. Ini hanya khusus untuk dia, makhsusun, dan ini khusus dengan dhuba'ah sahaja. Wa asyara al-Qadhi Iyad, kita baca lagi Imam Nawawi sebut ni. Qadhi Iyad bermazhab Malik, Maliki dia. Qadhi Iyad dulu lagi syarah Muslim sebelum Imam Nawawi. Imam Nawawi ambil banyak daripada dia, selalu dia ambil. Tapi kadang-kadang dia komen, hak mana dia tak setuju tu dia kritik lah. Qadhi Iyad mengisyaratkan kepada dhaifnya hadis ini. Hadis ini dhaif, kata Qadhi Iyad. Fa innahu qal, Qadhi Iyad berkata asili, tidak sabit berhubung dengan masalah ishtirak ini satu pun hadis yang mana sanadnya sahih. Tak sabit, tak ada hak sahih. Ini kata asili mengikut apa yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad. Kata Nasa'i, saya tidak mengetahui ada sesiapa mengisnadkan hadis ini dari Zuhri selain dari Ma'mar. Ini yang dikemukakan oleh Qadhi dengan katanya, kata asili, asili yang mentadhifkan hadis ini ghalatun fahish, kata Imam Nawawi. Ini satu kesilapan yang besar, jelas sangat salahnya. Jiddan, kata dia, telajak, jelas salah ni. Salah benar ni, kata dia. Nabbah tu alaih, saya peringatkan, kata Imam Nawawi, supaya orang tidak terpedaya dengannya. Pasal dia orang besar ni, Qadhi Iyad, dia orang besar. Saya ingatkan supaya orang tidak terpedaya dengannya. Kerana Imam Nawawi kata hadis ini masyhur dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan sekalian kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Daripada banyak turuk, banyak jalan riwayatnya dengan sanad-sanad yang banyak sekali dari sekumpulan sahabat, bukan seorang dua sahabat. Wa fi ma dzakarahu Muslim min tanwi'i turuqihi ablaghu kifayah. Apa yang disebutkan oleh Muslim dengan mempelbagaikan sanad-sanadnya sudah cukup, lebih daripada cukup dah. Kata Imam Nawawi. Hadis ini menunjukkan, dalam hadis ini ada dalil bahawa sakit tidak menghalalkan, tidak mengharuskan tahallul, yakni buka ihram. Sekiranya tidak ada ishtirak, yakni membuat syarat dalam keadaan ihram, pada ketika pakai ihram tu tidak buat syarat, maka tidak boleh tahallul dengan sebab sakit. Wallahu a'lam. Habislah hak Imam Nawawi katanya.
Pak Dhuba'ah ni siapa? Dhuba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib, anak perempuan kepada Zubair bin Abdul Muttalib, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim tadi kan, dalam kitab ni, iaitu sepupu bintu ammi, yakni sepupu Nabi SAW. Adapun hak pengarang kitab Wasit sebut yang dia ni Dhuba'ah al-Islamiyah, itu pun ghalatun fahish, salah teruk juga tu, salah. Hak sebetulnya ialah ni Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib Al-Hashimiyah, hak betulnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi sikit sebanyak, lepas pada tu tak ada lah. Apa masalah ni? Masalah ishtirak. Masalah ishtirak dia berkait rapat dengan masalah ihsar. So lagi masalah. Sebelum hak ni dia kena ada so lagi, kena faham so lagi, iaitu masalah ihsar. Apa makna ihsar? Yang ni seseorang tertahan tidak dapat mengerjakan hajinya. Dia pergi pakai ihram gapoda, tengah jalan kerana sesuatu halangan tidak dapat menyempurnakan hajinya. Itu ihsar orang panggil. Asalnya ada dalam Quran hukumnya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sekiranya kamu terhalang, yakni untuk sampai ke Mekah, untuk nak buat kerja haji ni, famastaysara minal hadi, maka kurbankanlah binatang yang termudah untuk kamu dapati. Binatang yang mudah kamu dapat, binatang apa dia? Binatang ni lah, bahimah, yang ni binatang kaki empat ni. Hak yang termudah untuk kamu dapati, kambing ke, lembu ke, unta ke, ikutlah. Itu asalnya dalam Quran. Masalah ihsar orang panggil, masalah seseorang terhalang untuk menyempurnakan hajinya, bagaimana hukumnya? Baik. Dalam masalah ihsar ni ada khilaf, banyak khilaf di kalangan ulama ni. Apa ni? Imam Syafi'i dan di sini Imam Nawawi sebut, jumhur ulama mengatakan ihsar ni ihsar bil adu sahaja yang diterima, yang boleh dipakai. Makna kita tidak boleh sampai ke Mekah tu, kita tidak dapat menyempurnakan haji kerana dihalang oleh musuh sahaja. Baru boleh kita tahallul. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh nak tahallul. Ihsar saja yang boleh. Bila kita tahallul, kita kena hantar binatang kurban itu. Kena hantar binatang kurban. Itu satu masalah yang lain pula. Hantar tu, dah kalau tak boleh hantar, dah musuh sekat, nak hantar lagu mana? Itu masalah lain pula. Masalah yang pertama, masalah ihsar. Syafi'i, Malik, Ahmad dan lain-lain mengatakan ihsar ini hanya dengan musuh saja. Kerana musuh saja baru seseorang itu boleh tahallul, boleh buka ihram dia. Kalau tidak, tak boleh. Tidak boleh. Dia kena lagu mana? Kena pergi juga. Misalnya kalau sakit, terhalang oleh sakit pun kena usung lagi. Kena sampai lepas tawaf tu baru boleh buka ihram. Kalau tidak, tak boleh. Dan tak boleh, tak padan dengan menghantar hadiu. Boleh hantar hadiu, boleh hantar binatang kurban saat ni, dengan tidak pergi tak boleh, kecuali kerana terhalang oleh musuh. Ini hak kebanyakan ulama katakan begitulah. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak. Ini masalah kedua pula, pergi turun kepada masalah yang kedua. Dia kata ihsar ni boleh dengan sebab sakit, boleh juga, atau apa-apa keuzuran lain, tanpa syarat, tanpa seseorang itu mensyarat pada ketika nak pakai ihram. Tak syarat ke berapa, tengah jalan katakanlah sakit dia tak lagi, lagu mana? Hantar binatang kurban, atau minta lah orang di sana supaya kurbankan untuk kita binatang tu sebagai bayar dam lah, sebagai bayar dam. Begitu. Lepas tu tak payah pergi, boleh buka ihram, tak payah pergi. Ini bukan khusus dengan musuh saja. Kalau sakit atau kalau apa-apa keuzuran lain,
boleh seseorang tu tak payah pergi ke sana, pada dengan kirim binatang saja. Famastaysara minal hadi. Ini masalah yang kedua. Khilaf di antara ulama-ulama saja. Selain daripada Imam Abu Hanifah, yang berpendapat begini ialah Sufyan Ats-Tsauri dan ramai lagi yang lain yang mengatakan boleh ihsar ini bukan dengan musuh saja, tetapi kerana sakit dan kerana lain-lain yang menjadi halangan, boleh. Lepas tu dia boleh tahallul lah, boleh buka ihram dia. Tapi kalau orang lain kata tak boleh, dia kena pergi juga sampai ke Mekah, usaha pergi. Kecuali ini masalah ketiga, kalau dia syaratkan pada ketika pakai ihram. Ni khilaf pula yang ketiga, khilaf pula. Hak ni dia kata Ahmad, Ishaq dan Syafi'i. Imam Nawawi kata inilah yang sahih dari mazhab Syafi'i. Dia kata boleh syarat, dan syarat itu terpakai. Syarat tu lagu mana? Labbaika bihajjin haitsu tahbisuni. Aku sahut seruanmu untuk mengerjakan haji hingga di mana engkau menahan saya. Ataupun kalau saya sakit, saya tidak akan meneruskan haji saya. Dia syarat lagu tu. Kalau dia syarat lagu tu boleh. Boleh, walaupun tidak kerana musuh terhalang, kerana sakit, kerana apa-apa, boleh kalau syarat. Kalau tidak syarat, kalau dia tidak buat syarat, tengah jalan dia sakit, dia tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh buka ihram dia. Ni mengikut mereka ini. Tapi kalau sudah buat syarat, tak apa, boleh buka. Baki lagi, dia kena hantar binatang kurban untuk sembelih di tanah haram. Kalau katakanlah tak boleh masuk dalam tanah haram, sudah dia syarat tak boleh masuk, katakanlah kurban, sembelih di mana ya dia boleh lah. Sembelih di mana hak dia boleh, tempat dia terhenti berdasarkan peristiwa Hudaybiyah yang berlaku kepada Nabi SAW bila dia nak pergi umrah. Orang kafir tak boleh kan, tertahan di Hudaybiyah kerana musuh tu, tertahan di situ. Maka Nabi SAW mengorbankan unta di situ. Tetapi dalam masalah ni Imam Abu Hanifah kata tak boleh, tak boleh. Kok mana-mana pun kena hantar sampai ke Mekah, sampai ke tanah haram, kurban di sana. Sebab dia pegang dengan ayat thumma mahilluha ilal baitil atiq. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat berakhirnya, yakni hadiyu tu, binatang tu, iaitu Baitul Atiq lah. Yakni kawasan tanah haram, sana kena sembelih sana, kata dia. Tapi orang lain kata tak, tempat mana tertahan situ lah, susah nak hantar tu. Pas Nabi SAW telah sembelih situ kan untuk apa? Sahabat-sahabat dia. Tapi dia pegang ayat Quran, dia kata tak boleh. Ibnu Abbas mengatakan kecuali kalau tak boleh sampai, bolehlah buat di lain. Tapi kalau boleh, kita sampaikan unta kita saat ke sana, kena sampai ke sana lah. Ataupun kalau sudah ada di sana, kita pesan kepada orang lah. Sekarang ni mudah lah, kita pesan, telefon kau apa kau, hantar pesanan kepada dia, sembelih bagi pihak kita. Tapi kena buat sana juga. Masalahnya kalau tak boleh masuk, orang kita pun orang lain pun tak boleh masuk. Tempat tu lah, tempat tertahan itu, boleh kita sembelih binatang. Ini kata orang lain. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kalau tak boleh lagu mana? Tahun depan bila boleh? Bila boleh? Sebab bila dia tertahan tak boleh mengerjakan haji, lepas tu nak lagu mana? Kena tahun depan bila boleh. Begitu juga kurban tadi, sembelih binatang bila boleh lah, tetapi di sana, di tempat dia. Ini kata Imam Abu Hanifah. Ada beberapa masalah kata, masalah ihsar satu, masalah ishtirak pada ketika memakai ihram, dan masalah nak kurban binatang tu, nak sembelih binatang tu di mana. Ada beberapa masalah. Lepas tu perbahasan panjang. Apa yang jadi khilaf ni? Ni kata begini, ni kata begini, macam-macam dah tu punca khilaf tu. Jumhur ulama mengatakan, hak kebanyakannya kata fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Selepas ayat tu, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Fa idza amintum, fa in uhsirtum,
Dia kata ihsar ini asalnya, ihsar ini tertahan kerana musuh. Dia kata. Sebab apa? Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi SAW tertahan di Hudaibiyah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Itulah yang Nabi SAW buat. Pak Nabi SAW tak boleh pergi buat kerja umrah di Mekah tu sebab apa? Sebab tertahan oleh musuh. Ayat ni pun turun berkenaan dengan itu. Sesuai benarlah. Makna ihsar ini ihsar bil adu, bukan ihsar bil marad wa nahwihi. Tidak. Bukan tertahan dengan sebab sakit ataupun seumpamanya, tetapi tertahan dengan sebab musuh. Sebab peristiwa ni, ayat ni, asbabun nuzul ayat ni berkenaan dengan Nabi SAW tertahan kerana musuh. Lepas tu fa idza amintum, selepas tu, bila kamu aman. Aman ni aman daripada apa? Aman daripada musuh lah. Hak sesuai je aman-aman ni. Aman ni kucak-kacir, huru-hara, bahaya. Bahaya ni bahaya apa? Bahaya musuh lah. Itu hak sesuainya. Ini kata mereka. Tetapi golongan hak sah lagi pula, dia tidak berpendapat lagu tu. Bukan nama ni mula-mula. Di kalangan sahabat pun ada dah. Kalau kita baca Tirmizi, Sunan Tirmizi, di situ Imam Tirmizi mari dua bab. Satu bab dia mari hadis ni, hadis Dhuba'ah. Satu bab lagi dia mari hadis Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar kata cukup kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajar orang lain syarat lagu tu. Kata dia tak ada. Hasbuna sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pegangan golongan yang kedua, yang kata tak boleh syarat. Tak boleh syarat. Dan ihsar ini ihsar dengan sebab sakit. Dia kata dari segi lughah, fa in uhsirtum, uhsira asal maknanya tertahan oleh sebab sakit dari segi bahasa Arab. Kalau tertahan oleh sebab musuh, dia kena kata husirtum, yakni kena fi'il tu fi'il thulathi, bukan fi'il rubai. Bila Allah SWT kata fa in uhsirtum, dari segi lughah kita tengok Faraq kata apa, kita tengok Kisai kata apa. Yang ni asal makna asal dia ialah tertahan disebabkan oleh sakit. Hak tu hak asal. Hak masalah peristiwa asbabun nuzul itu orang panggil apa dia? Orang panggil sebab dia khusus, tetapi makna dia, hukum dia umum. Umum. Tidak khusus dengan musuh saja. Memanglah peristiwa Hudaibiyah itu tertahan oleh sebab musuh, tetapi dia tidak khusus dengan musuh. Tidak khusus dengan musuh. Sebab itulah Allah SWT guna uhsirtum. Uhsirtum. Apabila kamu aman tadi, dia kata aman tu boleh jadi aman daripada sakit. Boleh aman daripada sakit. Tidak aman, dia kata aman daripada musuh saja. Dan kalau kita tengok perbahasan ulama ni macam-macam lah. Orang yang sokong mazhab ni, dia sokong, dia kuat hal tu lah. Kalau kita tengok kitab baru Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam, dia sokong hak Hanafi ni. Dia kata lebih sesuai dengan ruh Islam yang mahukan kemudahan untuk umatnya. Kalau tidak, payah. Kalau tidak, payah lah. Sakit tak boleh, kena pergi juga ke mana-mana. Tak boleh buka ihram. Tak boleh buka ihram. Tapi sampai satu peringkat, hak ni bahas pergi bahas mari qadhiyah mazhab Malik, dia kata tak boleh. Hak syarak ada, hak syarak ni dhaif. Siapa begitu sekali? Hadis hak syarak ni, hak sebut syarak ni boleh buat syarak ni dhaif. Mengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau syarak tak apa. Imam Malik kata kalau syarak tak boleh juga. Dan ihsar bagi Imam Malik beza dengan Imam Abu Hanifah. Ihsar dia dengan sebab musuh saja. Sakit tak boleh. Lepas pada tu tak boleh buka pula. Kalau syarak sekalipun tak boleh. Ini mengikut Imam Malik. Imam Abu Hanifah pun kata kalau syarak pun tak boleh. Kalau syarak tak jadi apa syarak tu. Tetapi dia boleh tahallul kerana sakit. Syarak tu jadi hampa, kosong, tak ada kena-mengena syarak tu. Kalau dia tak syarak pun boleh. Bila dia sakit boleh tahallul. Tidaklah keharusan untuk tahallul itu bergantung kepada syarak, seperti mana kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak bergantung. Kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik kata kalau syarak pun tak boleh. Kalau tidak syarak, lebih-lebih lagi tak boleh. Lebih-lebih lagi tak boleh. Ini beberapa pandangan ulama. Lepas tu masing-masing
buat mari dalil. Hak ni kata Qadhi Iyad kata, dia kata hadis ni dhaif. Hadis hak syarak ni dhaif. Satu, dia kata tadi khusus dengan dhuba'ah. Ini alasan bagi orang yang tak terima hadis ni lah. Tak terima hadis ni bukan bermakna ingkar sunnah, bukan makna anti hadis, tidak. Itu biasa di kalangan ulama. Tak terima satu hadis, tak apa, dia tak terima, dia pakai hak lain. Dia pakai hadis Ibnu Umar. Ada juga hadis di sisi dia. Ibnu Umar kata tak ada. Oh ni dia sorang lah. Carilah mana lagi hak Nabi SAW bersyarat ni. Boleh bersyarat. Tak ada. Hak ni so. Ini khusus untuk dia. Satu. Yang kedua, Qadhi Iyad kata, dia nukil daripada Al-Asili. Al-Asili ni orang besar, orang kuat tu. Nuskhah Sahih Bukhari itu salah satunya nuskhah Al-Asili. Orang alim besar lah. Dia kata, ini kata Qadhi Iyad, tak ada sabit. Sedangkan dalam Bukhari sendiri ada. Hak ni ada. Dalam Bukhari ada. Dia tu nuskhah Bukhari itu salah satunya nuskhah asli. Selain daripada nuskhah orang lain, nuskhah Mustamli, nuskhah Abu Dhar, nuskhah Karimah, dan nuskhah macam-macam lagi. Salah satu nuskhahnya ialah nuskhah asli. Dia kata dhaif. Lepas tu mari pula Nasai kata, saya tidak tahu ada sesiapa pun yang mengisnadkan hadis ini dari Zuhri selain Ma'mar. Dari kalangan anak murid Zuhri, Ma'mar sorang dia kata dia. Orang lain tak ada. Kalau dari kalangan anak murid Zuhri, Ma'mar sorang. Sedangkan ramai lagi orang lain-lain, apa tak ada riwayat ni. Nasai kata. Jadi ini menyokong menguatkan pendapat orang yang taksir. Kata taksir terima syarat ni. Sama ada Imam Malik kata taksir terima syarat tak jadi, syarat pun tak jadi. Kalau sakit tak boleh tahallul. Imam Abu Hanifah kata kalau syarat sia-sia saja. Kalau sakit tak syarat pun boleh tahallul. Bermakna hadis hak syarat ni tak terpakai lah. Tak boleh kita nak pakai. Tapi Imam Nawawi kritik apa ni Qadhi Iyad. Dia kata hak asli, Qadhi Iyad kata asli mendhaifkan hadis ini tu silap teruk tu. Silap terlajak tu. Pasal apa? Pasal banyak dalam Bukhari, dalam Muslim dah turut dia banyak, bukan kata Ma'mar saja. Ya, kalau daripada Zuhri betul lah kata Imam Nasai itu tak ada orang lain selain daripada Ma'mar, tapi melalui tarik lain. Kita nak terima hadis ni bukan bergantung hadis yang mari daripada Zuhri saja, daripada orang lain melalui tarik lain banyak lagi. Dan ini tidak melemahkan sesuatu hadis itu, boleh dipakai. Hadis ini sahih. Apa yang kita nak sebut di sini, ulama-ulama ni biasa lumrah lah, mengkritik ni tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Bukan bermakna apabila kita kritik seseorang tu makna kita tak usah terima belaka. Tengok Imam Nawawi, dia kritik Qadhi Iyad, lepas tu ada sama Qadhi Iyad ni dia ambil sama. Begitulah sikapnya. Sebab ini kesilapan boleh berlaku daripada sesiapa pun, boleh berlaku. Tak sedut ayat lah dia ulama besar setara mana pun. Adapun orang yang mengatakan ulama ni, setengah-setengah ulama terutama kalau dia kata kalau wali tak boleh nak tag, itu tak betul tu. Tak betul tu lagu tu. Tak boleh nak tag. Walaupun salah, kita tak boleh kata salah. Tak kena tu lagu tu. Salah kata salah lah. Apanya? Sebab dia kata orang-orang yang lagu tu bukan main. Dia nak buat kitab ni. Kalau dia buat salah, Allah SWT beri mimpi lah macam-macam. Bagi peringatan kepada dia. Seseolahnya dia tidak mungkin salah. Dengan sebab itu, apa hak kita untuk menegur dia? Ini satu kesilapan besar kalau kita pegang lagu tu. Silap besar. Pasal apa? Satu, banyak. Siapa hak kita kata wali? Siapa? Imam Ghazali. Berapa banyak kitab dalam kitab dia tu orang kritik. Orang kata hak dia bawa mari ni heran. Macam mana Imam Ghazali bawa mari lagu ni? Ini tak betul. Hadis maudhu'. Apa tak ada mimpi mari pun kata ni hadis maudhu' jangan dibubuk. Siapa dia lagi? Syekh Qadir Jalani. Kutub, orang panggil kutub atau ghaus dalam dunia ni setiap zaman seorang mengikut orang tasawuf. Di zaman dia seorang.
Oh, kalau kita tengok kitab dia Al-Ghunyah li Talibil Haq, banyak benar. Pasal letek. Akibat daripada fahaman tak boleh tek ni, tak boleh tegur, tak boleh kritik, tak boleh kita nak kata tak betul, ulama-ulama ataupun orang panggil wali, kita tak boleh nak tek. Jadi lagu mana dalam masyarakat? Meluah dalam masyarakat ada sesuatu yang tidak ada asal daripada sunnah. Itulah akibatnya. Sebab kita kata kok mana-mana pun mesti, kalau tidak, kalau salah mesti Tuhan tegur dia, mesti Tuhan mimpi kepada dia. Kalau lagu tu Nabi, wali tak ada jaminan tu, tak ada. Nabi saja kalau lagu tu, kalau salah Tuhan tegur selalu. Orang lain tak ada jaminan. Sebab tu kita dapati banyak salah, banyak salah. Kita sebut kata salah tu tak apa, bukan makna kita merendahkan dia, kita tidak sayang kepada dia, kita tidak hormat kepada dia, lain tu. Tapi akibat daripada kita terima dia ni dijaga oleh Allah SWT, agak-agak maksum, akibatnya lagu mana? Orang pakar hak ada dalam dia tu, walaupun hak tu ramai ulama-ulama lain kata tak betul, tak boleh pakar, tak ada asal daripada sunnah, tetap orang pakar semacam. Apa sebab? Sebab sanilah duk percaya dia ni tidak mungkin salah. Oh, besar tu akibatnya. Sebab itulah dalam masyarakat ni banyak berlaku benda-benda lagu tu, sebab dia kira tak apa, ni orang wali ni buat mari ni takkan salah. Tak kena lagu tu. Tengok Imam Nawawi, dia kritik qadhiyah, tapi bukan bermakna dia tidak menghormati qadhiyah, bukan bermakna dia tidak kasih kepada qadhiyah, bukan bermakna dia kata ilmu qadhiyah ni tak pakar belaka. Tidak lagu tu. Cuba kita menilai dengan baik. Supaya juga Imam Ghazali, berapa banyak orang molek, ambil lah tu, tak apa, molek, sumbangan dia cukup besar kepada umat. Supaya juga Syekh Qadir Jalani banyak. Tetapi kita kena ambil kira kata orang lain kata ganda. Jangan kira dia saja. Lepas tu dia tu ahli dalam bahagian apa? Kena ambil kira juga. Ini masyarakat kita, dia kadang-kadang dia keliru lah. Dia tu tak boleh tegur. Biasa je cuba kita tengok Imam Nawawi, bukan sekali ni dia tegur qadhiyah, dia kata ni tak boleh, tapi dia tetap hormat. Lagu tu lah kita nak, lagu tu kita nak. Budaya tu biar lagu tu, tegur-menegur biasa, tak apa. Jangan tidak ada budaya tegur-menegur. Kalau tegur pelik selalu, anggap tak serupa dengan orang selalu. Kalau nak kira dia ni, zaman dia ni, apa orang nak kata? Dia telah tegur. Berapa banyak kesilapan, kita tetap hormat. Anda tidak terima hak Syah Waliullah. Dalam Al-Abwab At-Tarajim Sahih Bukhari, dia kata Yazid minum arak, Yazid berzina ke apa. Kita hormat Syah Waliullah, tapi tempat tu tak boleh pakai. Dia wali pun tak boleh. Dia tahu mana? Dia tahu mana? Dia tahu daripada kitab sejarah. Kitab sejarah tu setengah mana sahih dia. Padahal dia ni beringat dah, cukup beringat nak rakyatnya manusia ni beringat apa ada gitulah. Kalau tidak Nabi kan ada lah. Dan Muhammad bin Hanafiyah hak hidup sezaman dengan Yazid, dia kata orang soleh. Soleh apa kalau minum arak? Hak tu riwayat sahih. Hak tu paramah lagi orang-orang lain terima dia. Takkanlah sahabat-sahabat yang beribu-ribu lagi ada tu terima orang yang minum arak. Hak ada dalam sejarah, hak tak terima Yazid 3-4 orang saja. Hak lain terima. Tapi Syah Waliullah terpengaruh. Saja nak ayat, bukan nak menjatuhkan dia sama sekali, tidak maksud tu. Nak ayatnya ulama-ulama ni dia ada salah silap. Anda sendiri pun ada salah silap. Biasa. Jangan anggap dia betul, dia alim sungguh, tidak mungkin dia salah. Tidak lagu tu. Bukan cara Islam lagu tu. Kita hormat Syah Waliullah, kita akui memang dia hebat ilmu ni. Tapi mungkin orang kata, kita setara mana nak tegur dia. Tak boleh lah kalau lagu tu tak boleh kecek. Tak boleh kecek. Tak boleh bicara, tak boleh apa satu. Ngajilah mana-mana sampai bila pun tak akan alim kat lagu tu. Tak akan alim. Sebab apa? Kita tidak ada hak mengeluarkan pendapat kita sendiri. 30 tahun mengaji pun. Apa lagu ni? Tak boleh. Kena ikut orang saja. Inilah akibat muqallid, taklid yang berluasa dalam masyarakat Islam ni. Akibat kesan dia sampai setelah tu. Siapa orang tidak memberi hak, tak ada hak. Orang sampai dulu saja yang ada hak boleh mengeluarkan pendapat. Orang kemudian tak boleh. Inilah akibat taklid. Bahaya. Taklid buta orang panggil. Taklid buta. Tak boleh. Anda terima Syah Waliullah, kita sanad kita sampai kepada Syah Waliullah, tapi hak tu kita tak boleh terima. Dan beberapa perkara lain tak boleh.
Bukan pelik cara lagu tu. Bukan anak seorang. Orang lain ramai lagi hak tidak terima hak Syawal Allah ni. Tak boleh terima ni. Bukan kita kata ulama sana kita terima belaka. Tak boleh. Kena nilai. Barulah hidup fikiran ni. Orang mengaji pun hidup semua. Barulah ada peranan masing-masing. Kalau tidak, orang dulu ada peranan. Gapo kerja orang kemudiannya? Orang kemudian ada kerja gapo? Tak ada kerja lah. Sebab itulah setengah-setengah orang dia kata ngaji kau dia orang bawa tinggi-tinggi. Satu tak ada berkembang dah. Inilah akibatnya kesal dia. Kesal dia. Ngaji hadis tu. Dah bukan ngaji sekat tu, peringkat tu. Cuba kalau ngaji tinggi lagi. Dia akan jumpa lah benda-benda macam ni. Kita selalu jumpa di seumpama ini. Selalu jumpa, tak pelik. Tapi orang-orang yang tidak baca kitab-kitab lagu ni, dia tak jumpa lah. Kritik mengkritik, tegur menegur, tetapi dalam batas-batas yang terhormat. Sayang. Kita kata ghafarallahu lahum, afallahu anna wa anhum. Semoga Allah SWT mengampunkan kita, mengampunkan mereka. Kita kata lagu tu rahimahullah. Dia salah. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dia. Dia salah pun ijtihad dia boleh pahala, bukan sia-sia. Kajian dia tu bukan sia-sia. Ini pegangan kita. Nabi SAW kata bila orang dia berijtihad sungguh-sungguh kaji agama ni, kalau salah pun boleh sah pahala, kalau betul boleh dua. Bukan nak berdosa, asalkan dia ikhlas. Nak mana sekat tu je, hak tu habui nampak ke dia. Tetapi orang kemudian janganlah bila dia terima tu dia orang besar, kok mana-mana pun dia betul, orang lain tak boleh tegur, tak boleh baiki dah. Jangan lagu tu. Kalau lagu tu rugilah kita. Sampai ke bila tak alim ngaji. Habislah bab tu. Kemudian bab ihram nufasa. Ihram nufasa dan istihbab mandi untuk pakai ihram. Begitu juga perempuan haid, perempuan yang mari haid. Di sini Imam Muslim buat bab lain, nak menceritakan tidak syarat untuk pakai ihram untuk buat kerja haji ni kena suci. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Hadas besar tu termasuklah hak kena mandi lah. Hak kena mandi. Yang ni macam haid ke, junub ke, ataupun nifas ke, apa-apalah. Tidak syarat, kena suci. Dalam keadaan kotor begitu pun boleh pakai ihram. Hak tak bolehnya apa dia? Tawaf. Hak tu tak boleh. Dan semaya 2 rakaat tawaf. Hak tu tak boleh. Hak lain boleh berlaku. Nabi SAW kata kepada Aisyah, isna'i ma yasna'ul haj. Buatlah apa yang dilakukan oleh orang yang buat kerja haji, buat. Ghaira alla tatufi bil bait. Kecuali kamu jangan tawaf Baitullah. Jangan tawaf. Dalam satu hadis disebut gitu, dalam hadis yang lain disebutkan semaya. Tak boleh juga. Semaya sunat tawaf, lepas tawaf tu tak boleh juga. Hak lain boleh berlaku. Boleh buat kerja, boleh tu. Sampai kapan sunat tawaf? Tak boleh. Kena tunggu sampai suci. Kena tunggu sampai suci. Bila suci bolehlah tawaf. Hak tu sekarang je buat. Lepas tu kalau nak buat lagi hak lain-lain pun, lepas pada tu boleh buatlah. Ini masalah ihram nufasa. Pemandi pada ketika nak pakai ihram itu tidak wajib, istihbab saja. Semua ulama kata lagu tu. Semua ulama kata lagu tu. Istihbab saja, elok saja. Begitu juga semaya sunat ihram 2 rakaat lepas pakai ihram tu semaya. Hak tu pun tidak wajib juga. Sebab apa? Dhuba'ah ni Asma binti Umais ni dia tidak semaya. Pakai ihram, mandi, dia mandi, tapi tidak semaya. Nak semaya lagu mana yang tak boleh. Semaya tu tak boleh. Ini masalahnya. Begitu juga dengan orang yang berhadas besar yang lain. Boleh mengerjakan ihram dan tidak terbatal ihram itu. Tidak kata bila dia berhadas besar, maka katakanlah dia mimpi ke gapo ke, maka batal ihram dia, terbuka ihram. Tidak. Dia boleh teruskan buat kerja haji dia, apa yang perlu buat boleh berlaku. Nak gapo-gapo pun boleh, kecuali tawaf dan semaya sunat 2 rakaat tu. Hak tu tak boleh.
Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma binti Umais ni bini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dia menikah dengan Abu Bakar, dia menikah dengan Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah tu dia berhijrah ke Habasyah bersama dengan Ja'far. Asma binti Umais baru balik ke Madinah pada tahun yang ke-7, iaitu pada tahun berlakunya peperangan Khaybar, pada tahun yang ke-7. Asma binti Umais. Lepas pada tu Ja'far saat ni perang mati. Dia ni jadi isteri kepada Sayyidina Abu Bakar pula. Bolehlah anak Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar tu anak kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Asma binti Umais. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, mati, Sayyidina Ali pula menikah dengan dia. Dia jadi bini kepada Sayyidina Ali pula. Dah boleh anak juga. Dengan Sayyidina Ali pun boleh anak. Namanya Yahya. Namanya Yahya. Asma binti Umais ini adalah di antara sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat aktif dan bijaksana, cerdik. Dan dia banyak kalau bab mandi orang mati ke apa ni, kebanyakannya orang rujuk ke dia. Dalam bab tu orang rujuk ke dia. Bila dia melahirkan anak tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh Abu Bakar biar suruh dia mandi dan berihlal. Berihlal itu meneriakkan labbaik Allahumma labbaik, yang disebut dengan suara yang derah, labbaik bihajjin ataupun labbaik bi umratin. Itu makna ihlal. Labbaik bihajjin wa umratin atau labbaik hajjan wa umratan, ikutlah. Boleh, itu makna ihlal. Bermakna Nabi SAW tidak menganggap nifas itu sebagai penghalang untuk seseorang perempuan pakai ihram. Dia boleh pakai ihram dan terus mengerjakan haji dia seperti orang lain. Inilah cerita dia ni. Ringkas sajalah. Lepas pada tu nak mandi di celah-celah tu pun boleh, tidak jadi masalah. Cumanya ni cerita sikitlah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ni dalam peristiwa fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Osman, dia Tuhan takdirkan terlibat. Hak inilah yang mengecewakan Sayyidina Osman dan sahabat-sahabat lain. Dan dia ni termasuk dalam sahabat yang sangat kecil. Sahabat kecil. Ini peristiwa ni berlaku pada Haji Wada pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10 tu, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama selepas pada tu mati. Maknanya sahabat kecil, mana dia tak ada kenal, tak ada mendapat didikan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Sayyidina Osman tu, dia terpengaruh dengan dia ayah musuh-musuh. Terpengaruh. Ni nak cerita orang besar pun anak dia ada juga lagu tu. Terkena lah bila fitnah tu besar. Kadang-kadang dia orang ni terkena. Tak kena banyak pun piah-piah dia kena. Dia di antara orang yang rukah rumah Sayyidina Uthman. Masuk dalam rumah Sayyidina Uthman. Kira-kiranya masuk buat tu nak bunuh Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Uthman kata ke dia, "Kamu Muhammad, kamu bagaimana kalau ayah kamu tengok kamu dalam keadaan begini?" Dia pegang canggut Sayyidina Uthman. Dia naik angin. Orang muda terpengaruh pula dengan dia ayah. Kata Sayyidina Uthman ni tak betul berjalan mereka, nak tukar dengan orang lain. Dia terpengaruh. Dia pegang canggut Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata gitu, Kalau ayah kamu tengok bagaimana, kamu duduk lagi. Dia pun lepas. Lepas tu dia lari. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Tapi di peringkat permulaan, siapa lagu tu masuk rukah naik atas rumah, ke atas,
Dan siapa pegang janggut Sayyidina Osman, siapa begitu sekali. Tapi lepas, dia tidak terlibat. Memang dalam sejarah sebut dia tidak terlibat. Sebab lepas pada Sayyidina Osman kata begitu, dia pun lari. Dan dia tidak, orang lain hak mari bunuh Sayyidina Osman. Itulah peristiwanya. Apabila Sayyidina Osman mari, Sayyidina Osman duduk baca Quran, puasa. Sebab Nabi SAW, dia mimpi dah sebelum pada tu. Esok kata Nabi SAW, buka puasa sekali. Siapa? Dia duduk baca Quran. Baca Quran. Ketika orang mari bunuh dia, bini dia yang bernama Nailah. Nailah tahan. Sekat orang. Sekat putus jari. Kena tetap putus jari. Putus tangan. Ada Sayyidina Osman pun dibunuh di situ. Darah dia memancuk. Kena fasayakfikahumullah. Tuhan akan balas kamu. Kebetulan kena pada ayat tu. Fasayakfikahumullah. Tuhan akan membalas dengan cukup kepada kamu. Mengecik pada ayat Quran. Yang Sayyidina Osman mati lah. Itulah peristiwanya. Di peringkat permulaan ayat ada ni Muhammad. Sebab itu setengah-setengah orang dia tidak senang dengan Muhammad. Tetapi itu kesilapan yang berlaku daripada manusia, sesiapa saja pun mungkin berlaku. Kemudiannya ulama-ulama adil terima dia. Sebab tu kita akan tengok ada jumpa riwayat daripada Muhammad bin Abi Bakar. Terima. Setara tu kesalahan tu tidak mencacatkan seseorang. Setara tu kesalahan. Dia tidak terlibat dalam pembunuhan, cuma dia terpengaruh tadi. Tu kira-kiranya dia bertaubat lah. Dan ulama-ulama terima juga riwayat dia. Sebab tu kita akan jumpa banyak riwayat daripada Muhammad bin Abi Bakar ni banyak. Lepas pada tu habislah bab ni. Dan kalau nak baca bab salah gitu dia terlalu panjang pula. Ana rasa sekat itulah untuk malam ni. Padahlah sekat. Wallahu a'lam. Asal tadi terlupa nak royak asal tadi. Apa ni istirak tadi, syarat pada ketika nak pakai ihram. Imam Syafi'i kata kalau syarat boleh tahallul, kalau tidak kerana sakit lah. Kalau tidak syarat tak boleh tahallul kerana sakit. Imam Abu Hanifah kata tak syarat pun tak apa, boleh tahallul. Imam Malik kata kalau syarat kau tak syarat kau tak boleh berlaku. Puak-puak Zahiriyah kata hak tu lupa nak ayat tadi. Puak-puak Zahiriyah, mazhab Zahiri, dia mengatakan wajib syarat. Bila seseorang tu nak ihram, dia wajib kena syarat selalu. Dia kata wajib. Orang lain tak kata wajib. Kalau nak syarat boleh. Dia kata wajib. Dia kena syarat bila dia nak pakai ihram. Itulah nak tambah sikit. Sekat tu. Allah.